الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في سنن الركوع. Baik, sekarang ni nak cerita bab baru, iaitu bab fasal-fasal pada menyatakan sunat-sunat wudu. Sunat rokok. ويسن في الركوع مد الظهر والعنق. Wa yusannu fi ruku' dan sunat ketika rokok maddu zahri wal unuq, memanjangkan akan belakang dan tengkok. Maksud gua ni jangan buat khekok, jangan buat bokok, maknanya panjangkan, maknanya betulkan. Panjangkan tekok. ونصب ساقيه وفخذيه. Dan menegakkan nasbu dan menegakkan saqaihi dua betisnya wa fakhizaihi dan dua pehanya. Maksud dia jangan lutut ni buat kendor, straight lutut. Faham? وأخذ ركبتيه بيديه. Wa akhzu dan dia pegang rukbataihi dua lututnya biyadaihi dengan dua tangan. Pegang. Dia masalah pegang kita sebut dah mai, pegang ni sunat je, tak wajib. وتفريق الأصابع. Dan juga pegang tadi tu dengan merenggangkan jari. Maksud ni lutut, pegang tu jangan pegang gini. Sebab jari tu biar turun ke bawah belaka sebab nak menghadap kiblat. Ya, sebab ni lutut, tak kena nak pegang gini nak menghadap kiblat, tak panggil pegang. Maka kita pegang gini. Pegang tu biar straight ke bawah. Jelas maksudnya. Dan jarangkan sikit jari kita masa pegang. Jangan rapat sangat. Jangan buka sangat. Buka sedikit saja pertengahan dia sebut kita. وتوجيهها للقبلة. Dan mengadapkannya jari lil qiblah. Maksud mengadap jari bukan makna kita pegang lutut. Ni lutut kita. Ni lutut kita bukan tok gini jari. Ni tak panggil pegang. Maksud dia straight ke bawah. Bawah ni seolah-olah mengadap kiblat gitulah. Yalah. ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده. Subhana rabbiyal azim, dan dikatakannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa thalathan afdal, 3 kali hak afdal. Yang sering-sering nak baca 3 kali boleh. Dia sekurang-kurang sekali. Sekurang-kurang untuk dapat pahala ni sekali. Yang afdal 3 kali. Boleh baca 5 kali, boleh baca 7, boleh baca 9, boleh baca 11. Yalah. Tapi ingatlah, orang hak nak baca lebih daripada 3 kali, mestilah orang hak memayang seorang. Samalah juga Tok Imam kalau nak baca lebih daripada 3 kali, mestilah makmum dia hak redha dan mahsur. Jelas. ويزيد المنفرد وإمام محصور رضوا بالتطويل. Dan menambah munfaridu, orang yang semayang seorang, wa imamuh mahsurin, dan juga hak imam dia terhad. Maksud imam terhad ni maksud benda. Ada orang tanya ana, apa maksud imam mahsurin? Maksud imam mahsurin, imam terhad. Apa maksud terhad? Maksud dia bila dia semayang tu tak ada dah makmum lain hak mari. Terhad. Contoh di pondok ke apa semua kan, mana ada orang luar mari. Jadi pelajar semua terhad, tak ada dah hak mari tambah. Radu bitatwil, yang mana makmum tadi adalah terhad, lepas tu redha pula dengan panjang, tambah benda. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري
ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. Baik. Tambah doa ni sunat. Tambah doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa basari wa asami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Sunat. Cuma ulama bahas, sekiranya kita nak baca salah satu, mana yang lebih afdal? Sama ada kita baca 11 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, ataupun kita tambah dengan doa ni. Sebahagian ulama kata afdal kita melebihkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Cuma masalah menyebut wa bihamdih ini berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Tapi perselisihan ni bukanlah perselisihan yang besar di kalangan para ulama. Ada yang kata sebab dalam hadis yang sahih hanyalah Subhana Rabbiyal Azim. Namun penambahan wa bihamdih adalah dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Abu Daud yang dinilai makbul oleh kebanyakan para ulama hadis. Sebab itu menambah wa bihamdih tidak menjadi masalah. Jelas dah? Faslun fi sunanil i'tidal. Fasal pada menyatakan sunat i'tidal. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal an yaqul sami'a Allahu liman hamidah. Wa yusannu dan sunat idza rafa'a ra'sahu ketika dia mana mengangkat kepala, masa nak angkat kepala. Li'tidal untuk i'tidal, maksud dia tak i'tidal lagi tapi angkat kepala itu i'tidal. An yaqula, dia kata Sami'allahu liman hamidah. Dalam mazhab Syafi'i menyebut Sami'allahu liman hamidah sunat bagi orang yang sembahyang seorang diri, dan sunat bagi tu imam dan sunat bagi makmum. Walaupun sebahagian ulama kata hanya sunat bagi imam, tidak sunat bagi makmum, namun mazhab Syafi'i melihat imam dan makmum kedua-duanya sunat untuk menyebut. Jelas. فإذا استوى قائما, apabila dia sudah berdiri tegak, apabila sudah sampai berdiri tegak dia, قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. maka dia kata Rabbana lakal hamd. Rabbana boleh belaka, Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana walakal hamd boleh, Allahumma Rabbana lakal hamd boleh, Allahumma Rabbana walakal hamd pun boleh. Boleh belaka. Namun hak yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Rabbana lakal hamd. Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um Rabbana walakal hamd. Tak apalah, boleh belaka. Tak ada masalah, jangan khilaf, semua ada riwayat belaka. Mil'u boleh, mil'al pun boleh. Mil'us sama boleh, mil'as sama pun boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sebenarnya banyak riwayat lain. Kalau ingat masa anda duduk Sudang dulu, sekarang nama yang dengar sokmo-sokmo orang tua, ia akan baca Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pun boleh, tak ada masalah. Atas masing-masing. Kalau kita buka dalam Al-Azkar, banyak lagi riwayat-riwayat lain. Cuma hak ni riwayat hak yang dipilih oleh pengarang kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jelas. Wa yazidul munfaridu wa imamu mahsurin radu bitatwil. Dan menambah oleh orang hak sembahyang seorang diri, munfarid, orang sembahyang seorang diri. Wa imamu mahsurin, dan orang imam yang mahsurin. Apa maksud mahsurin? Yang imam dia, makmum dia terhad. Radu bitatwil, dahlah terhad makmum tak direda pula bitatwil. Sebab apa ulama mensyaratkan mahsurin? Sebab mungkin masa kita sembahyang tadi kebanyakannya setuju dah nak panjang, tapi boleh jadi tak akan mari makmum lain, boleh jadi, dan boleh jadi tak dia reda ataupun tidak, boleh jadi dia tak reda. Jelas tak? Sebab tu disyaratkan mahsurin. Disebut, ditambah benda Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ni tambahan. Kalau kita buka dalam Al-Azkar, banyak lagi hadis
Hadis-hadis lain Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa hak Nabi baca je lah. Sama. والقنوت في اعتدال ثانية الصبح. Dan juga qunut pada i'tidal yang kedua pada subuh. Dalam mazhab Syafi'i sunat. Bahkan sunat juga dalam rakaat terakhir ketika solat witir, selepas ketika i'tidal sunat. Yes, ia asal qunut ni semata-mata doa dan as-sanad. Sebab tu sekurang-kurang qunut boleh. Apa sahaja doa dan apa sahaja sanad. Contoh, Allahumma ghafirli ya ghafur. Okey, selesai qunut. Ataupun apa dia? Irhamni ya Rahman. Doa. Yalah. Tak ada masalah. Semata-mata doa dan as-sanad. Dia dalam qunut ni kena ada dua komponen utama. Ad-doa, as-sanad. Yalah. Wa afdaluhu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi ma tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hak ni qunut yang diwaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai jalan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun doa ni cucu Nabi ana lupa sama ada Hasan ke Husain, ana lupa dah. Tapi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Hasan ataupun Husain, ana lupa. Waris ketika mana solat witir. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i ambil kerana witir itu sunat abad, subuh pun sunat abad, maka tak ada masalah baca juga dalam subuh. Di sana ada satu lagi qunut iaitu qunut Sayyidina Umar. Tapi qunut itu mu'tamad dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i hak waris, hak lebih utama hak ni daripada hak Sayyidina Umar. Yang afdalnya kalau kitab Fathul Mu'in kata gabung dua-dua. Ustaz Ikhwan boleh rujuk Fathul Mu'in lah. Ustaz Ikhwan bukan Fathul Mu'in, Fathul Wahab lah ni. Ada je pula. Wa ya'til imamu bihi bilafzil jam'i. Dan mendatangkannya imam dengannya dengan doa kunut tadi tu bilafzil jam'i dengan lafaz jamak. Jangan tu imam bahan seorang. Tu imam jangan bahan seorang. So. Wa tusannu salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhirahu. Dan sunat menambahkan selawat kepada Nabi di akhir dan salam ke atasnya di akhir qunut. Boleh ke Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Nabi wa alihi wasallam pun boleh. Boleh ke? Wa raf'u yadayhi fihi. Dan sunat angkat tangan ketika qunut. Angkat tangan hukum dia sunat, dak wajib pun. Boleh tak? Sebab tu orang tanya Mekah, Ustaz, Mekah tu imam dak qunut, kita nak qunut. Boleh tak? Tak ada masalah, boleh qunut. Dia tu imam tinggal qunut, dak syarat pun makmum tinggal. Boleh makmum buat. Dan kalulah tu imam buat, boleh dak makmum tak mau buat? Boleh, tak ada masalah. Wal jahru bihi lil imam. Dan menjaharkan, yakni menguatkan bacaan tadi pada imam. Jelah. Wa ta'minul ma'mum lid-du'a. Dan juga mengaminkan makmum dengan doa. Wa yusyarikuhu fis sanad, dan juga bersama dengannya fis sanad. Maksudnya gini. Ketika doa qunut, kan kita sebut dalam qunut dia ada dua komponen. Ad-doa, as-sanad. Ketika mana imam ad-doa, makmum sunat sebut amin. Mana? Allahumma hdini fi man hadait. Hak ni makmum apa ni? Amin. Satu benda kat kena sebut. Anda dengar hadait. Berjadi panjang apa? Dia jadi kerana lain, jadi tabiat. Oh, begitu. Padahal bendanya pendek Allahumma hdini fi man hadait. Amin. Wa'afini fi man af. Apa baca seorang? Itu imam bahan seorang. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Ni semua doa.
Tain siapa fa innaka taqdi ni as-sana. Maka as-sana, dia as-sana asal dalam mazhab Syafi'i ketika mana as-sana sunat makmum baca seperti tu imam baca. Iaitu benda sebut sama juga fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu imam fa innaka taqdi, ya fa innaka taqdi juga. Jelas. Fa innaka taqdi sama. Tapi bila siapa wa nastaghfiruka doa balik, maka ketika itu makmum kena sebut doa nastaghfiruka, kena sebut amin pula. Jelas. Wa sallallahu pun selawat. Selawat pun adalah ad-doa. Ad-doa pun jadi sebut amin juga. Jelas tak? Jelas kan? Baik. Cuma dia akan timbul satu persoalan. Satu persoalan mana? Dah guana tu imam kita pergi baca slow. Ambil mana? Ni bid'ah. Tidak ada hadis. Idza sahha al-hadis fahuwa mazhabi. Kan kalau Imam Syafi'i, mana ada hadis sahih? Maka ini bukan mazhab Syafi'i. Betul ke? Ya begini. Memang kalau kita buka mana-mana kitab mazhab Syafi'i, tidak ada pun ulama yang menyebut bahawa ketika fa innaka taqdi baca slow. Tak ada. Cuma ulama-ulama kita di tanah Melayu melihat sekiranya baca kuat menyebabkan makmum belakang tak boleh nak ikut sekali. Sebab apa? Orang tua-tua kadang-kadang ia cacuk. Lidah dia tak boleh sebab terganggu. Ataupun yang kedua, ulama kita melihat ia perlahan sedikit itu sebab nak isyarat ke orang belakang. Sekarang ni boleh dah nak baca sendiri. Faham ke tak? Sebab kadang-kadang kalau tu imam baca kuat belaka, kita pun tak perasan masa mana fa innaka taqdi. Maklumlah, sembahyang tak khusyuk mana. Betul tak? Ke hak depan nak khusyuk belaka? InsyaAllah. Khusyuk belaka. Mina ulama. Yalah tak? Jadi waktu kena faham molek. Cuma adakah disyaratkan kena baca slow? Tak. Ya asalnya memang kena baca kuat. Cuma ulama kita di tanah Melayu ijtihad gitu. Tapi yang terbaik kuatlah. Yalah. Baik, tadi kita sebut kena baca. Tu imam fa innaka taqdi, kita pun fa innaka taqdi. Baca sekali ramai-ramai. Baik. Boleh tak kita ganti dengan benda lain? Boleh. Kata ulama, boleh kita ganti dengan ashhadu. Ashhad. Ashhadu. Tapi ashhad je lah. Ashhad. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita pun ashhad. Bahkan ulama kata boleh juga kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Boleh juga. Tapi panjanglah. Fa innaka taqdi imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita bala wa ana ala zalika minasyahidin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita pun bala wa ana ala zalika minasyahidin. Wa innahu la yazillu man walait. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Biasanya kalau tak baca pun orang ambil ashhad je. Sama. Wa kunutuhu illam yasma' kunuta imamihi. Dan dia kunut sirran lah. Siapa ni? Makmum. Makmum dia kunut secara sir sekiranya ia tak dengar kunut imam dia. Jelas. Wa yaqunutu fi sa'iril maktubat lin-nazilah. Dan dia kunut sa'iril maktubat pada sekalian solat-solat yang fardu lin-nazilah, kerana nazilah iaitu kunut nazilah. Kalau kunut nazilah tak syarat waktu subuh saja, bahkan 5 waktu ketika mana turun bala, turun musibah terhadap umat Islam. Itulah. Wa yusannu fi sujudi wad'u rukbatayhi. Fasal sunat sujud. Wa yusannu fi sujud, dan sunat pada sujud wad'u rukbatayhi. Apa ni? Allah meletakkan lututnya. Summa yadaihi, kemudian tangannya. Summa jabhatihi wa anfihi, kemudian dahinya dan hidungnya. Dia masalah ni gini. Ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih afdal? Kita turun letak lutut dulu ke letak tangan dulu? Dia hanya perselisihan ini kerana pada hadis masalah Nabi kata jangan kamu solat seperti unta. Kan unta kan ia turun tangan dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i kata oleh kerana yang demikian makruh
sunat kita turun lutut dulu. Sunat kita turun dulu. Ada pun mazhab Maliki sunat turun tangan dulu. Jelas. Turun lutut dulu. Lepas letak lutut, baru letak tangan. Kemudian letak dahi. Kemudian letak hidung. Kita sebut dah hidung dalam mazhab Syafi'i hanyalah sunat. Ada pun mazhab Hanafi hukum dia wajib. Maksyufan. Dalam keadaan terbuka. Maksud isyarat pada mana ni? Kalau dahi memang wajib terbuka dah. Maksyufan di sini adalah pada masalah tangan. Tangan tu biar terbuka. Sama. Wa mujafatur rajuli mirfaqaihi an jambayhi. Cuma kena sebut sikit lah. Dalam mazhab Syafi'i, makruh kita tak letak hidung. Kerana sebab mazhab Syafi'i dia meraihkan semua mazhab-mazhab. Cuma dia kata, tak katalah wajib, dia kata sunat. Bila tinggal makruh hukum dia. Dan juga dalam mazhab Syafi'i, makruh kita letak tangan dulu kalau tanpa sebab. Walaupun dalam mazhab Maliki kata sunat, dalam mazhab Syafi'i makruh kalau tak ada sebab. Tapi kalau macam yang sakit lutut, kalau turun lutut dulu kau jadi sakit, jadi turun tangan sebab ada uzur, hak tu tak ada masalah lah. Yalah dah. Sambung. Wa mujafatur rajuli mirfaqaihi an jambayhi. Wa mujafatu dan merenggangkannya rajuli bagi lelaki lah, mirfaqaihi dua sikunya, an jambaihi daripada dua lambungnya, dua ni. Ni lambung orang Melayu panggil. Ni panggil dia kalau bahasa Melayu tu. Kerana panggil lambung. Usuk. Ni daripada dia. Renggangkan. Bagi orang lelaki lah. Usuk dia daripada usuk dia ni. Wa batnahu an fakhizaihi. Perutnya daripada pehanya. Hak ni bagi orang lelaki. Ada pun orang puang sunat rapat. Orang puang sunat rapat perut dengan peha ni dengan usuk. Jelas. Yujafi dan juga direnggangkan fir ruku'i aidan pada rakaat. Dia masalah rakaat dengan sujud. Orang lelaki, orang puang dia ada beza. Orang lelaki rakaat sujud, usuk dengan lambung dengan lengan buka, peha dengan perut jauh. Jelas. Ada pun kalau rakaat sujud sama, ada orang puang rapat perut, rapat dengan peha, usuk rapat dengan bahu, rapat rakaat dengan sujud. Jelas. Orang puang dia beza sini. Ada pun dalam takbiratul ihram orang puang tak ada beza. Takbiratul ihram orang puang semua sama je. Akad dia sampai ke sini belaka. Tak ada orang puang kena kepit, orang lelaki kena buka. Pada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Cuma nak buka nak kepit tengok kepada orang sebelah-sebelah lah. Jelah. Betul ke orang puang kena akad bahu, orang lelaki kena akad sini? Atas satu qaul mazhab Syafi'i menyebut begitu. Namun qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki orang puang sama je akad sini belaka. وتضم المرأة بعضها إلى بعض dan merapatkan orang puang sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Maksud mana? Orang puang lengan dengan lambung rapat, peha dengan perut rapat pada rakaat dan sujud. Jelas. Sambung. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa thalathan afdal. Dan juga membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan afdal. Dia kurang-kurang sekali. Tapi nak baca dan sebanyak-banyaknya 11 kali. Tapi 3 kali afdal. Jelah. Wa yazidul munfaridu wa imamu mahsurin radu. Subuhun. Dan juga menambah orang yang sembahyang seorang diri. Dan imam yang mahsurin yang makna makmum dia tu terhad, yang radu yang redha. Tambah benda. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacalah doa ni rugi kalau tinggal. Sambung. Wajtihadul munfaridi fi du'a'i fi sujudihi. Wajtihadu dan bersungguh al-munfaridi orang sembahyang seorang diri fi du'a'i pada doa fi sujudihi pada sujud ni. Sebab tu kalau nak doa banyak-banyak kena sembahyang seorang lah. Kalau jadi makmum dak payah sujud lama lah, makruh. Makruh sujud lama. Sebab apa? Sebab ia terikat dengan tok imam. Adapun tok imam dia kena redha makmum. Jelas. Sebab tu nak sujud lama-lama jangan kena tengok redha makmum lah. Bab sekalipun sujud sembahyang ajak. Tengoklah sikit. Ni tok imam kot setengah jam sujud. Jelas. Wattafriqah bainal qadamaini warrukbataini walfakhidaini. Dan wattafriqah dan menceraikan bainal qadamaihi di antara dua kakinya warukbataihi dua lututnya wa fakhizaihi dan dua pahanya. Dia renggangkan, ceraikan. Jangan sujud terkepit. Faham tak? Kalau ada kan sebahagian orang lelaki, tahulah orang puan mana boleh kita tengok. Orang lelaki lah. Orang lelaki bila time sujud tu dia rapat tapak kaki dia. Yang sunatnya buka. Tafriq, pisah. Yalah. Wa wad'ul kaffain hadwal mankibaini. Wa wad'ul kaffain dan dia letakkan dua tangan hazwa ni bertentangan mankibain dua lututnya. Bertentangan. Maksud lutut ni lutut dia letak bertentangan. Yalah. Mankibai. Silap ni bukan masalah. Silap. Mankibai bahu silap tu. Wa wad'u dan dia meletakkan kaffaihin dua apa ni? Dua tapak tangannya bertentangan dengan mangkib bahu. Maksud mana? Masih sujud tu biar tapak tangan ni duduk bawah bahu. Maknanya ulama kata, guru kami sebut, kalau orang kerak bahu dia tu akan jatuh bahu tu atas tapak tangan. Faham tak? Nak praktik masa ni tak boleh ke ustaz orang nak praktik? Dah ya hau. Praktik di rumah ni musim-musim PKP ni. Sambil-sambil KI sudah tengok video lagi terawak belakang masing-masing. Wa nasbul qadamaini. Nasbu lalu. Wa dhammu asabi'al yadaini wastiqbaluha wa nashruha. Wa dhammu dan merapatkan asabi'i. Maksud dia masih letak tapak tangan dia di bawah bahu ni. Dia rapatkan jari. Tadi masa rokok buka sikit kan. Masa takbir pun buka sikit. Tapi masa sujud ni rapat. Al-yad asabi'i yadain wastiqbaluha dan mengadapkannya. Maknanya straight. Bukan gining. Straight. Mengadap. Istiqbaluha wa nashruha dan membukanya. Apa maksud buka sini? Jangan kepar. Buka. Itulah. Wa nasbul qadamaini wa kashfuhuma wa ibrazuhuma min thawbihi. Wa nasbu dan menegakkan benda qadamain, kaki dia, tegakkan tapak kaki dia. Wa kashfuhuma dan membukanya, wa ibrazuhuma dan menzahirkan keduanya min saubihi daripada pakaiannya. Tapi hak ni masalah orang lelaki lah. Orang puan tak boleh nak zahir sebab aurat. Orang puan tak boleh nak zahir lah sebab aurat. Ni masalah orang lelaki. Yang maksudnya kalau kain pelekat tu labuh, jangan dia letak dalam kain pelekat je. Mestilah dia zahirkan kain pelekat tu. Zahirkan kain pelekat. Zahirkan kaki dia. Maknanya jangan letak dalam pakaian. Kalau letak dalam kain pelekat, dah nak cabut, bangun, seru. Kalau tak nak dekat, dok kena tunjuk batal tak? Sebab Apa dah kena? dah dia bergerak-gerak kita. Tidak. Dah ada hak dah boleh gerak kita ni dahi. Kaki tak apa. Kaki dah apa? Tangan pun dah apa? Lengan baju dia labuh. Dia pun sujud atas lengan baju. Tapak tangan dia kena atas lengan baju dah apa? Hak tak bolehnya dahi. Sujud di atas tempat hak gerak-gerak kita ni, hak tak boleh ni dahi. Hak lain dah apa? Cuma masalah zahirkan ni orang puang tak boleh lah. Sebab orang puang tapak kaki dia aurat.
وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما. Baik. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, dan menghadapkan jari-jari mereka itu ke arah kiblat. Maksud benda ngadap depan lah. Jari silap. Jari di sini, jari kaki ngadap kiblat. Wa'timadu, dan dia i'timad benda ala butunihima, di atas tapak tangan dia. Maksud mana ni? Ia sebenarnya gini. Ulama selisih pendapat. Kita nak bangun ni, kita adakah sunat kita tekan? Ya, ulama kata sunat i'timad. Maksud kita bangun daripada sujud tu, kita tekan tangan kita di atas latar. Tak silap. Wa'timadu ala butunihima, dan dia i'timad, yakni tekan butunihima, atas perut keduanya, perut jari. Faham tak? Faham? Perut jari tu, ia tekan perut jari kaki dia. Maksudnya jangan ia pacok gitu saja, tekan. Faham? Salah terjemah. Dah. Kita baca mula. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, dan juga dia mengadapkan jari-jari kaki tadi lil qiblah, pada qiblat. Wa'timadu ala butunihima, dan dia i'timad, yakni dia tekan ala butunihima, pada perut-perut jarinya. Maksudnya ia jari tu kan macam kita biasa kita lipat perut jari tu. Yalah. Faslun fi sunanil julusi baina sajdataini. Bab sunat baru, iaitu sunat duduk di antara dua sujud. Wa yusannu fil julusi baina sajdataini al-iftirash. Dan sunat duduk di antara dua sujud ni duduk iftirash. Dia masalah kita sebut dah. Duduk antara dua sujud ni boleh belaka. Duduk iftirah boleh, duduk tawarruk boleh, duduk tarabbu' boleh, duduk benda lagi. Apa sahaja yang dipanggil duduk, maka boleh belaka duduk tu. Tapi hak afdal duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk iftirah ni kaki kanan pacak, kaki kiri bawah punggung. Faham? Wa wad'u yadayhi qariban min rukbatayhi. Kemudian dia letakkan tangan dia dekat dengan lutut dia. Jelah. Letak tangan dekat dengan lutut. Maksud mana? Ni lutut, tangan dekat gini. Bukan pegang gini, dekat gini. Jelah. Wa nashru asabi'ihima wa dhammuhuma qailan. Qailan apa tu? Wa nashru, dan membuka asabi'ihima, akan kedua jari tangannya. Wa dhammuhuma, dan merapatkan. Maksudnya ni lutut dia letak, kemudian dia rapat. Jangan renggang. Rapat. Kemudian jari tu straight depan. Faham? Qailan Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ni mazhab Syafi'i, dia gabung semua riwayat. Sebab ada hadis Nabi baca Rabbi ighfirli, ada hadis baca Rabbi irhamni. Maka mazhab Syafi'i dia gabung semua riwayat. Cuma wa'fu anni hak tu ditambah oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi tak ada masalah pun untuk diamalkan. Yalah. وتسن جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين بعد كل سجدة يقوم عنها إلى سجدة التلاوة. Watusannu, dan disunatkan jalsatun khafifatun, duduk yang ringan, duduk yang sekejap je. Listirahah, untuk istirahah. Duduk sekejap. Duduk sekejap tadi benda qada subhanallah lah. Qada subhanallah. Qadra julusi baina sajdataini. Qada duduk antara dua sujud. Duduk sekejap je. Ada pun lebih daripada tu, hukum dia makruh. Kalau lebih sangat, lebih daripada qada tasyahud akhir, hak tu boleh bawa pada batal sembahyang.
ba'da kulli sajdatin, selepas daripada semua sujud-sujud, yaqumun anha, yang mana lepas sujud tadi kita akan berdiri. Maksud mana? Daripada rakaat pertama naik rakaat kedua, rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Sujud yang mana lepas sujud tu akan bangun, sunat duduk istirahah. Qada mana? Qada duduk antara dua sujud, iaitu qada tamakninah. Subhanallah. Lebih daripada qada tu makruh. Kalulah sampai lebih sangat, sampai qada lebih daripada tasyahud akhir, boleh bawa pada batal semayang, sebab seolah-olah tambah rukun. Jelas. Illa sajdatat tilawah, melainkan sujud tilawah. Sujud tilawah, kita bangun daripada sujud tilawah, dok sunat duduk istirahah. Kalau duduk juga tak ada masalah. Tapi tak boleh duduk lama lah. Jelas. Wal-i'timadu biyadaihi 'ala al-ardi 'inda al-qiyam. Dan dia tekan, yakni dia iktimad ni dengan makna dia tekan tangannya, dua tangannya al-ardi, pada tanah, pada latar lah, indal qiyam, ketika nak bangun. Jelas. Ni baru masalah ni, silap terjemah ni. Maknanya dia tekan tangan dia tu untuk bangun. Cuma masalah tekan tangan ni, ulama khilaf sama ada tekan tadi dengan tapak tangan ataupun tekan dengan penumbuk. Mu'tamad mazhab Syafi'i tekan dengan tapak tangan, yakni tekan tu tapak tangan kita terbuka, bukan buat dengan cara tumbuk. Faslun fi sunanit tasyahhudi. Fasal pada menyatakan sunat-sunat tasyahud. Wa yusannu fi tasyahhudil akhir at-tawarruk. Dan sunat pada tasyahud akhir tu tawarruk, duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni sunat. Tapi kalau you duduk lain tak ada masalah. Asal duduk. Syarat dia mesti duduk je. Wa huwa an yukhrija rijlahu min jihati yaminihi. Baik. Sekarang ni nak cerita guana duduk tawarruk tu. Wa huwa, iaitu duduk tawarruk tadi tu, an yukhrija, bahawa dia mengeluarkan rijlahu, kakinya. Kaki mana? Kaki kiri lah ni. Min jihatil yaminihi, daripada sudut kanan, arah kanan. Maksudnya ambil kaki kiri, waktu bekuk kaki kanan. Wa yulsiqa warikahu bil ardi. Dan dia yulsik ni tepet. Yulsik ni asalnya tepet, tapi dengan makna rapat lah, merapatkan warikahu, papan punggung dia, bil ardi, dengan tanah. Ambil papan punggung, rapat ke tanah. Illa man kana alaihi sujudu sahwin aw masbu'. Melainkan orang hok nak sujud sahwi dan orang masbuk. Sebab apa? Orang nak sujud sahwi, orang masbuk, afdal duduk fayaftarishun. Sunat dia duduk iftirash. Sebab apa sunat duduk iftirash? Sebab bila duduk iftirash ni mudah nak bangun. Bila duduk iftirash mudah bangun. Sebab tu afdal duduk iftirash. Orang hok dia lepas ni, dia mudahnya ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, kesimpulan paling mudah gini. Sunat duduk tawarruk sekiranya selepas daripada tu terus salam. Tapi sekiranya lepas ni akan tambah rakaat ataupun akan sujud sahwi, maka ketika itu sunat duduk iftirash. Yalah. Wa yada'u yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra fil julusi litashahhudi wa ghairihi. Wa yada'u, dan dia meletakkan yadahu yusra, tangan dia hak yusra, hak kiri, ala fakhidhihi yusra, atas paha kiri dia, fi julusi litashahhudil akhir wa ghairihi, pada duduk tasyahud dan juga selain daripadanya. Maknanya duduk duduk antara dua sujud ke, tasyahud awal ke tasyahud akhir ke, semua tangan kiri duduk atas paha kiri. Tak payah buat gini. Kiri lah. Lepas tu duduk atas paha kiri, mabsutatan, dalam keadaan dia buka. Buka, jangan genggang, buka. Madmumatan, dan dia merapatkan jari-jari itu. Muhaziyan, membetuli, biru'usiha, ay
biru'usiha dengan kepala-kepalanya, yakni kepala-kepala jari kaki pula, kepala jari-jari tangan kiri. Tarafa rukbah, tepi lutut. Maksud mana ni lutut? Ni lutut. Ni lutut. Maka ni tangan kiri. Maka dia letak. Ni maksud mana? Dengan lutut tu, bukan lebih pada lutut. Bukan jauh daripada lutut. Maknanya lutut dengan dia tu comel-comel. Tu taraf, tepi. Kemudian dia rapat dan dia buka jelah. ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى. Dan dia meletakkan tangan kanan atas peha tangan kiri. Tepi ala tarafi, atas tepi rukbah lutut kiri. Jelas tak? Kanan. Silap. Wa wada'u, dan dia meletakkan yadil yumna, tangan kanan, ala tarafi rukbatil yumna, atas tepi lutut kanan. Ni kesang tak tidur malam ni. Pening kepala dah lain. Wa yaqbidu fi at-tashahhudaini asabi'aha illa al-musabbihah fayursiluha. Dan dia yaqbidu, dia apa ni? Genggam fi tashahhudain, pada ketika tashahhud lah. Kalau dak tashahhud, buka. Bila tashahhud dia genggam. Asabi'ihima, ketika. Tapi maksud tashahhud sini bukan maksud asyhadu an la ilaha illallah je. Daripada awal dah dia genggam. Maksud sini fi tashahhudi, maksud dia apa ni? Selain daripada tashahhud, yakni duduk antara dua sujud, dia buka. Tu faham situ. Jangan faham lain. Sebab ada orang faham, dia kata masa duduk tu biasa letak je. Tapi bila nak tasyahud baru akak gitu. Tak tepat. Jelas. Syahudain asabi'ihima, jarinya, illa, melainkan, ia genggam tu untuk tasyahud tu, asabi'ihima, jari-jarinya, illa, melainkan, musabbahah. Musabbahah ni jari telunjuk. Ni musabbahah. Musabbahah fayursiluha, maka dia lepaskan. Maksudnya dia bukalah, jangan dia genggam, lepaskan. Wa yad'u ibham, dan dia letakkan ibham, ni ibham, ibu jari, tahta, di bawahnya, ka'aqidin, seperti bilangan 53. Dia gini. Ni cara tunjuk jari orang Arab. Dia asalnya gini. Gini. Jadi gini lah. Faham? Gini. Dia orang dak buat gini. Gini. Yalah. Biasa gini. Pesanan dah. Wa yarfa'uha indal qawlihi, dan juga dia mengangkatkan musabbahah dia tu ketika katanya illallah. Akad ni sebab apa? Asalnya buat gini kan. Ketika musabbahah, ketika dia sebut illallah, sunat akad. Tapi akad tadi sama dengan ni tangan dia, tapi sunat hak ni ke bawah sedikit. Jangan gini. Hak ni nak sebut benda Baitul Ma'mur, tempat malaikat, kiblat, tapi sunat condong ke bawah sedikit. Bila tahrik, tanpa dia gerak-gerakkan. Ada pun masalah gerak, mazhab Syafi'i makruh digerak-gerakkan. Gerak-gerak ni mazhab Maliki, tu pun perbahasan panjang dalam mazhab Maliki sendiri pun. Jangan kita itlaqkan dalam mazhab Maliki kata gerak. Di sana ada syarat perbahasan yang panjang pula dalam mazhab Maliki. Yalah. Betul ke gerak gini? Tak, bukan gerak gini dalam mazhab Maliki. Yang gini. Tu pun perbahasan panjang ni. Sebab tu kita ambil pendapat mazhab bukan dalam kitab fiqh muqarran, mesti ngaji kitab mazhab tu sendiri. Antara kalau nak ngaji kitab mazhab Maliki ni, anda ingat zaman ngaji dulu Mukhtasar Saghir, iaitu hak Imam Dardi buat, Syarhus Saghir. ويرفع
يرفعها عند قوله إلا الله udah بلا dah. تحريك. وأكمل التشهد. Dan juga sempurnanya tasyahud, tak hak sebelum ni, pada bab sebelum ni kan ia terang sekurang-kurang tasyahud. Maka awak ni nak cerita tasyahud sempurna. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Hak ni hak sempurna. Hak itu doa amal semua lah. Sama. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang paling sempurna dalam menyebut selawat kepada Nabi SAW. Hak dalam bab sebelum ni dia sebut sekurang-kurang. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia nak sebut apa paling sempurna. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ni doa hak sempurna, selawat sempurna. والدعاء بعده بما شاء. Bila sebut sempurna, maksudnya sunat je lah. Maknanya kalau tinggal pun tak ada masalah. Cuma hilanglah satu fadilat yang besar dalam solat. Wadu'a'u ba'dahu. Jadi dah kan, bukankah Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Betul, di sana perbuatan solat Nabi banyak. Maka di sana sekiranya tinggal, sebab tu bila tinggal perkara sunat jadi hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab ada hak Nabi tinggal dan Nabi buat kadang-kadang. Sebab tu ulama kata tinggal benda tu hukum dia makruh. Tapi jangan tak pernah buat sekali pun dalam seumur hidup. Lah. Ani cuba jawab soalan-soalan hak sebelum-sebelum ni lalu sekali go. Tidak tu. Wa du'a'u ba'dahu bima syaa, dan dia berdoa selepas daripada selawat itu bima syaa, dengan barang hak dia kehendaki. Doalah apa-apa doa. Tapi yang afdal wa afdaluhu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Hak ni hak paling afdal. Hak ni doa hak yang Nabi SAW ajar kepada sahabat untuk diamalkan. Sebab tu amal tak boleh bacalah ke bacalah sekurang-kurang. ومنه اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. Hak ni salah satu doa juga. Wa minhu ay min doa ba'da salat, ba'da salawat. Wa minhu اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Baik, ni salah satu doa. Tapi tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka. Qada buatlah qada-qada hak boleh. Wa yukrahu الجهر بالتشهد. Dan makruh jahar, yakni menyaringkan bitashahud, pada tasyahud. Sama ada tu imam ke makmum ke makruh. Tapi kalau siapa mengganggu orang lain, hukum dia haram. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaharkan selawat makruh. Waddu'a, menjaharkan doa makruh. Wattasbih, menjaharkan tasbih dalam rukuk ke dalam sujud ke makruh. Yalah. Allah alam, kita uti sini ana mata tak boleh nak pergi. Malam tak tidur, ada mikir masalah fiqh sikit. Jadi duduk belek-belek masalah kitab malam pada boleh nak tidur. Tidur subuh hadis sekejap. Jadi patut kelas usufik pula. Lepas kelas usufik macam muqaddimah hadramiyah. Jadi kena lepas maklum lah, lepas baca manhaj bidawi, patut baca pula manhajul qawi sikit kepala kak. Jadi kena rehat sekejap. Jadi yang ini mesti awal sikit. Ada soalan? Soalan dah. Kalau gabung dikira ma'zur dengan panjang di sisi utama.
Panjang dia. Biasanya bab sunat dia sama gabung biasanya. Doa iftitah sini. Kelima sebut. Ya, kalau doa iftitah ke doa kunut? Siapa tanya? Mu'ah, sila tulis balik soalan anda. Gabung tadi tu gabung dia. Anda rasa gabung doa kunut rasanya. Kalau gabung doa kunut, di antara kunut cucu Nabi dengan kunut Sayyidina Umar, ma'zur, panjang. Tak ada masalah, panjang. Yelah dah. Dimaafkan panjang, tak ada masalah. Tapi ingatlah, selepas daripada kunut kan kita sebut dah, kunut hak wari, yakni kunut cucu Nabi, lepas tu kunut Sayyidina Umar. Lepas tu kalau kita nak tambah lagi dengan doa-doa lain, jangan doa hak kita nak tambah tu lebih daripada qada Fatihah. Hak tu tak kira ma'ah dah. Hak ma'ahnya hak ni je, hak wari ni. Ustaz, kunut bagi sunat witir ni sunnah bagi setiap witir atau witir Ramadan je? Witir bulan Ramadan pada separuh yang terakhir atas pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. So, adakah sah sujud seseorang jika dia sujud pada permukaan yang curam menyebabkan kepala dia lebih tinggi dari punggung jika dia dari permukaan yang rata? Tak ada masalah, boleh. Cuma dia kena tekan sikit kepala dia. Tak ada masalah, sah. So, adakah boleh baca doa dalam bahasa selain Arab dalam kunut atau sujud? Tidak boleh. Kerana dia boleh membatalkan solat. Ada. Hak tu anda jawab dah. Jawab secara lalu je. Okey, dah. Okey, insya-Allah anda minta maaf banyak muslim muslimat. Sebab malam tak boleh nak tidur, ada masalah fiqh sikit yang perlu diselesaikan. Duduk belek-belek kitab malam. Lepas tu pagi tadi ada kelas Manhaj Baydawi Usul Fiqh. Kita study Manhajul Qawi. Kita baca kitab Muqaddimah ngantung pula. Jadi kena rehat sekejap untuk kelas seterusnya pula. Wallahu a'lam, qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.